Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi amma ba'du. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar, pada yang mempelajari dan juga mendengarkan kisah-kisah dan juga sirahnya Nabi SAW, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah kerana telah memberikan kita kekuatan, memberikan kita peluang untuk kita terus melakukan ibadat puasa kita, di mana hari ini kita sudah masuk hari ke-9 daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Bermakna kita dah masuk hari ke-9 kita berpuasa. Jadi dalam erti kata yang lain, bermakna kita sudah masuk pada, kita sudah hampir masuk kepada, kita sudah selesai 10 hari pertama daripada bulan Ramadan. Di mana dalam sebuah hadis diriwayatkan, dalam mafhumnya Nabi SAW bersabda, bulan Ramadan awalnya itu adalah rahmat, pertengahannya itu adalah pengampunan, dan penghabisannya itu adalah pembebasan daripada api neraka. Jadi hadis ini juga adalah kita sedia maklum dan juga kita sedia ketahui dan juga fahami bahawa hadis ini merupakan dorongan bagi kita untuk terus memperbanyakkan amalan kita, khususnya pada bulan Ramadan dan amnya pada bulan-bulan yang lain. Di mana apa sabda Nabi SAW, awalnya itu adalah rahmat. Jadi bila kata rahmat itu, dia adalah kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia merangkumi perkara duniawi dan juga perkara ukhrawi. Bila kata perkara duniawi, bermakna tentang nikmat-nikmat dunia. Allah berikan kepada kita juadah berbuka yang sedap, yang enak, kan? Memberikan kita kesihatan, memberikan kita kebahagiaan dengan keluarga kita, happy dengan family kita sendiri. Ini semua merupakan rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bila kata tentang nikmat ukhrawi adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan ibadat puasa dengan sempurna, menjauhi segala perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa kita, memperbanyakkan amalan kita dengan membaca Al-Quran, berzikir, bertarawih, witir, bertahajud, solat duha dan sebagainya. Jadi ini merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala bagi kita, khususnya bulan Ramadan ini. Kemudian sambung sabda Nabi SAW, dan pertengahannya itu adalah maghfirah, iaitu keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kata keampunan ni, bermakna kita benar-benarlah merebut peluang ini, benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Apa-apa yang telah kita lalui sepanjang daripada bulan Ramadan awal tahun ini, bulan Ramadan awal daripada 1 Ramadan 1441 Hijriah sampailah hari ini, atau kita akan masuk nanti 10 Ramadan pada esok hari, apa-apa kesalahan, kekurangan kita dalam berpuasa, mana-mana dalam ketika kita berpuasa tu kita ada membuat perkara-perkara
yang boleh membatalkan pahala puasa kita, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita dah masuk pada 10 yang kedua, 10 hari yang kedua daripada bulan Ramadan, bermakna daripada 11 hingga ke 20, ada di antara kita yang mempunyai peringkat-peringkat dalam keadaannya dalam bulan Ramadan. Ada di antara kita yang memang tergolong dalam golongan orang yang memang daripada awal Ramadan, daripada malam pertama Ramadan tu beliau itu sudah memperbanyakkan amalannya, sudah menambahkan amalannya daripada sembahyang tarawihnya sampai daripada sembahyang tahajudnya, dan juga kepada melambatkan sahur, solat subuh berjamaah, dengan solat subuhnya, dengan wiridnya, dengan zikirnya, dengan bacaan Al-Qurannya. Orang kata kira memang menggunakan, merebut peluang yang Allah berikan pada bulan Ramadan ini. Ada di antara kita yang macam seperti itu. Maka bila sudah masuk kepada pertengahan Ramadan ini, hendaklah yang patut dia lakukan yang pertama sekali adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berarti kata lain mengucapkan alhamdulillah. Jangan sekali-kali kita merasa merendah, memandang rendah orang-orang yang tidak seperti golongan tersebut. Contoh kita dalam golongan yang pertama ini, tiba-tiba ada di antara saudara mara kita suami nampak isteri macam gitu, atau kita isteri nampak suami macam gitu. Apa dia? Suami atau isteri yang melihat pasangannya tidak menambahkan amalan. Siang isteri bagus, sembahyang tarawihnya, isyaknya, dengan tahajudnya, dengan Qurannya, dengan zikirnya, macam-macam lah. Si isteri cuba nak merebut peluang yang Allah berikan sepanjang bulan Ramadan ni. Tapi yang suami punya ada sedikit hayal. Tengok TV, sembahyang isyak pun lambat, lepas sembahyang isyak pun tak ada wirid, tak ada apa, terus tidur. Bangun terus sahur terus subuh tidur balik. Kan, lagi-lagi sekarang kita dekat dengan dalam keadaan circuit breaker ni, kita duduk kat rumah aje. Dari lepas subuh tidur balik sampailah zuhur pula bangun sembahyang zuhur tidur lagi. Bangun sampai asar pula bangun sembahyang asar tidur lagi. Bangun-bangun dah pukul 7 malam. Dah pukul 7 dah nak kat maghrib, dah nak kat buka dah. Ada di antara macam gitu. Jadi kalau kita anda kata pasangan kita macam gitu, ada di antara ahli keluarga kita yang seperti itu, maka janganlah kita memandang rendah, janganlah kita merasa kita ni beramal, kita tu lebih baik daripada golongan yang tadi. Jangan. Bila kita merasa macam gitu, habis kita punya amalan. Bermakna hati kita tu masih ada masalah. Mungkin sahaja orang yang seperti itu, orang yang tadi yang kita dengar tu asyik tidur saja, yang tidak menambahkan amalan, mungkin saja orang itu lebih baik daripada kita. Wallahu a'lam. Pasal ini hanyalah ukuran mata kasar manusia. Apa yang hakikatnya di sisi Allah SWT kita tak tahu. Wallahu a'lam. Baik. Jadi itu golongan pertama. Kalau anda kata kita masuk golongan yang kedua, golongan yang pertengahan. Ada malam rajin beramal. Semangat baca Quran, sembahyang isyak, berjamaah, tarawih, ikut witir dengan doanya. Dan macam-macam lagi lah. Buat semua amalan. Ada pula amalan malas pula. Nak sembahyang isyak, malas nak bangun tarawih, tidur atau tengok TV atau apa-apalah. Jadi bila dah masuk, kalau kita nak kata golongan yang kedua ni, golongan pertengahan, maka bila dah masuk 10 yang kedua bulan 10 hari kedua bulan Ramadan ni, janganlah kita lepaskan peluang. Masih lagi Allah SWT berikan kita umur, masih lagi Allah berikan kita kesempatan untuk kita memperbanyakkan kita punya amalan. Masih ada lagi peluang. Baik. Andai kata kita masuk pada golongan yang ketiga pula, na'udzubillah. Apa dia golongan yang ketiga? Golongan yang hayal terus dengan perkara dunia. Tak kisah bulan Ramadan. Puasa pun tak, ataupun puasa tapi sembahyang pun main-main, kan? Maka kita kena ingat, janganlah kita bila dah masuk bulan yang 10 hari kedua ni atau sampai penghabisan Ramadan, kita masih lagi macam gitu juga. Kita harus ingat bahawa kita janganlah merasa putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat tu, selalu kita kena ingat. Bukan maknanya kita ni galakkan orang yang untuk berbuat dosa, tidak. Tapi maknanya nak bilang keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berfirman dalam surah Az-Zumar, kalau tak silap saya ayat 50 lebih, di mana Allah SWT berfirman, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.
katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, qul ya ibadiyallazina ansrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nampak, Allah panggil kita semua ni. Saya yang bercakap ni juga insan yang berdosa, penuh dengan berdosa, kan? Jadi saya sendiri perlu untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua harus mesti meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita merasa putus harapan, putus asa. Alah, sudahlah ustaz, saya ni dah tua macam ni, kalau sekarang nak bertaubat saya tak rasa Allah nak ampunkan saya. Jangan kita ada sampai macam gitu punya mindset. Selalu kita kena ingat, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Sangat luas. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memimpin kita, terus memberikan kita nikmat taufik dan hidayat, sehingga memberikan kita kesempatan yang kedua kalinya pada 10 hari akhir, 10 hari pertengahan bulan Ramadan ini, untuk kita menjadi lebih baik daripada 10 awal pertama bulan Ramadan ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali dalam pelajaran sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu yang lalu, iaitu pada 2 Ramadan, kita sedang menceritakan atau baru selesai menceritakan tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam, di mana apa yang dapat kami ringkaskan di sini adalah menggunakan poin-poin pada minggu yang lalu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Syam bersama pakciknya Abu Talib pada kali pertama ketika baginda berumur 9 ataupun 12 tahun. Kenapa ada 9 atau 12 tahun? Kerana ada selisih riwayat. Baik. Di sana, bermakna di Syam, baginda bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang dikenali dengan Bahira. Sampai di tempat yang bernama, yang dikenali sebagai Busra, baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang sangat alim yang bernama Bahira, yang dikenali dengan Bahira, yang di mana dia itu atau beliau itu tinggal di rumah ibadatnya sendiri. Baik. Pendeta itu memang sudah menanti kedatangan Nabi SAW seperti yang beliau ketahui dari kitab-kitab terdahulu. Jadi Bahira ni bukan sahaja orang pendeta Nasrani, tapi beliau ni adalah pendeta Nasrani yang sangat alim, yang sangat mahir, yang mempunyai ilmu agama Nasrani dan juga agama Yahudi. Jadi mengikut ilmu-ilmunya, apa yang tercatat dalam kitab-kitabnya, bahawa beliau itu akan berjumpa dengan Nabi SAW pada tahun tersebut. Baik. Apabila beliau berjumpa dengan Nabi SAW dan memeriksanya dengan teliti, maka beliau berpesan kepada Abu Talib, yakni pakciknya Nabi SAW, untuk menjaga Nabi dari orang-orang Yahudi kerana mereka mahu membunuh Nabi SAW. Apa kata Bahira ni kepada Abu Talib? Bila jumpa Nabi SAW, Bahira ni dia periksa Nabi, nak cek betul-betul from A to Z apa yang dia tahu daripada ciri-ciri kenabiannya Nabi SAW. Jadi bila sudah beliau pastikan, confirm, inilah orang yang ditunggu, inilah Nabi akhir zaman, maka Bahira ni pun berpesan kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, jaga baik-baik anak saudaramu ini. Bawa anak saudara ni pulang ke Mekah dengan cepat. Kerana kalau andai kata Yahudi ini jumpa anak saudaramu ini dan dia mengetahui ciri-ciri itu ada pada anak saudaramu ini, nescaya anak saudaramu ini akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Jadi itulah yang membuatkan Abu Talib dengan segera pulang, membawa Nabi SAW pulang ke negeri Mekah. Baik. Jadi itu adalah peristiwa dengan Bahira. Di samping itu juga, sepanjang perjalanan Nabi SAW ke Syam, ada beberapa peristiwa-peristiwa yang mengkagumkan, yang Allah berikan kepada Nabi SAW, seperti awan yang memayungi Nabi SAW dan juga pokok-pokok tunduk memayungi Nabi SAW untuk menjaga Nabi daripada terikan matahari. Subhanallah. Jadi inilah apa yang dapat kami ringkaskan apa yang telah kami terangkan atau kongsikan pada minggu yang lalu berkenaan dengan perjalanan Nabi SAW ke negeri Syam. Baik, apakah pelajaran yang kita boleh ambil
daripada perjalanan Nabi SAW ke negeri Syam. Dia ada satu pelajaran yang sangat penting. Apa dia? Ini diambil dalam kitab Fiqh Sunnah. Fiqh Sirah karangan Al-Syahid, Al-Imam Al-Syahid Sayyid Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala. Apa dia kata sini? Kaum ahli kitab, Yahudi dan Nasrani sudah diberitahu tentang Rasul yang terakhir, yang sifatnya dan ciri-cirinya dapat diketahui melalui tanda-tanda tertentu. Kerana ciri-ciri itu ditulis secara lengkap di dalam kitab-kitab mereka. Apa dia? Kaum ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sudah diberitahu tentang Rasul yang terakhir, yang sifatnya dan ciri-cirinya dapat diketahui melalui tanda-tanda tertentu. Jadi orang-orang Yahudi ni, orang-orang Nasrani ni, kalau mereka memang orang yang jenis belajar agama, memang orang yang memang jenis nak mengetahui tentang agama mereka, mereka sudah diberitahu tentang kedatangan Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman. Dan juga bukan sahaja diberitahu tentang Nabi tersebut, bahkan diberitahu tentang ciri-ciri Nabi tersebut. Kerana apa? Kerana ciri-ciri itu ditulis secara lengkap di dalam kitab-kitab mereka. Jadi apa yang kita dapat faham daripada hikmah ini adalah bermakna nak beritahu kepada kita, kalau mereka ni sudah mengetahui ciri-ciri Nabi SAW secara detail, dah tahu ciri-ciri Nabi SAW secara detail, kemudian mereka pula bukan saja tahu, bahkan mereka ni hafal, betul-betul memahamkan tentang ciri-ciri Nabi SAW. Jadi kalau dah tu nak menunjukkan kepada kita, bagaimana kita tahu macam mana mereka punya pengetahuan tentang Nabi kita, Nabi SAW, nak menunjukkan kepada kita kesungguhan mereka mempelajari tentang Nabi SAW. Kesungguhan mereka mengambil tahu tentang Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, puan-puan, jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kalau andai kata kita ni sebagai umat Islam, umat yang mengakui sebagai umatnya Nabi SAW, dan kita tahu bahawa kita adalah umat yang terakhir kerana Nabi kita adalah Nabi yang terakhir, dan kita adalah umat yang termulia kerana Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia, bahkan makhluk yang paling mulia adalah Nabi SAW. Jadi kita sebagai orang Islam, maka lebih-lebihlah kita lagi untuk mempelajari, untuk mendengarkan sebahagian kisah, mempelajari sirah-sirah Nabi SAW. Kalau kita orang Islam sendiri tak tahu sejarah Nabi kita, kalau orang-orang bukan bangsa kita, orang-orang yang bukan seagama dengan kita, mereka lebih mengetahui Nabi kita daripada kita, berasa malu tak? Kita boleh rasa bagaimana malunya kita kalau orang luar tahu tapi kita tak tahu. Orang luar tahu pasal datuk kita, datuk kita ni siapa, datuk kita punya akhlak macam mana, datuk kita punya perangai macam mana, bagaimana sifat dia macam gini, macam gitu. Orang luar tahu, orang-orang lain tahu, kita sebagai cucu dia tak tahu. Siapa datuk aku ni? Datuk aku ni macam mana? Kita tak tahu. Malu tak? Malu. Jadi begitu juga dengan kita dengan Nabi SAW. Kalau kita ni, kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu, mereka ni mempelajari, mereka ni mengetahui, menghafal tentang Nabi SAW. Tapi sedangkan kita pula sebagai umat Islam, tak nak ambil tahu pun tentang Nabi SAW, bermakna kita akan merasa sangat-sangat malu. Malulah, cubalah contoh kalau ada satu orang Kristian jumpa kita, dia cakap dengan kita, Wang mau tanya sama lu, ini kemarin awak tahu yang lu punya Nabi macam gini. Kita pula bila dengar, kita tercengang. Pasal kita tak pernah dengar tentang Nabi SAW. Jadi itu adalah sangat memalukan. Jadi apa yang kita dapat ambil pelajaran, daripada sikapnya Bahira tersebut. Jadi daripada kisahnya Bahira tu, kita dapat tahu bahawa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini, mereka ini sudah diberitahu tentang Nabi yang terakhir serta dengan sifat-sifat dan ciri-cirinya. Baik, dalilnya apa? Bukan sahaja kisah Bahira ini sebagai dalil, tapi ada juga dalam kitab-kitab sejarah, dalam sirah Nabi SAW. Di antara buktinya, diriwayatkan dari ulama sirah
bahawa orang-orang Yahudi pernah menyebut tentang Nabi SAW ketika mereka memerangi puak Aus dan Khazraj sebelum kebangkitan Nabi SAW. Di antaranya apa? Pihak orang-orang Aus ni dan Khazraj ini adalah dua bangsa. Nanti kita akan tahu mereka berdua, dua bangsa ni, dua golongan ini, mereka lah orang yang pergi berjumpa dengan Nabi SAW daripada Madinah, berjumpa dengan Nabi di Mekah dan mengambil berjanji dengan janji tak setia dengan Nabi SAW, dan itulah yang mereka request Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu untuk menemani mereka, untuk mengajarkan mereka penduduk-penduduk di Madinah tentang Islam. Dan berarti kata yang lain, mereka ni so-called the responsible group yang tentang masuknya orang-orang Islam di Madinah. Pasal mereka lah yang yang memulakan dakwah tersebut di Madinah. Jadi satu ketika orang-orang Yahudi ni dia pernah cakap dengan Aus dan Khazraj ni, ketika tu mereka sedang bergaduh lah di Madinah. Zaman tu bukan nama dia Madinah, nama dia Yathrib. Jadi zaman itu sebelum bangkitnya Nabi SAW menjadi Rasul. Jadi orang-orang Yahudi ni pernah menyebutkan tentang Nabi SAW sebelum Nabi dibangkitkan lagi. Orang Yahudi kata apa? Sesungguhnya ada seorang Nabi yang akan dibangkitkan tak lama lagi. Kami akan mengikutinya dan akan membunuh kamu semua bersamanya seperti matinya kaum Ad dan Iram. Baik, apa yang orang Yahudi ni kata? Sesungguhnya nanti ada seorang Nabi yang akan dibangkitkan tak lama lagi. Bermakna bila time Aus dan Khazraj ni cakap, orang Yahudi ni bergaduh, berperang dengan orang-orang Yahudi ni, orang Yahudi cakap nanti tak lama lagi akan keluar Nabi akhir zaman. Bermakna apa? Nak beritahu pada kita, orang-orang Yahudi tahu tak tentang kebangkitan Nabi tu bila? Dia tahu. Mereka pun ada orang-orang yang pakar ahli bintang. Yang atau kita panggil sekarang ilmu falak. Mereka pun tahu tentang peredaran matahari, peredaran bintang-bintang, tanda-tanda kelahiran Nabi SAW yang ada dalam catatan-catatan kitab-kitab mereka. Jadi bila mereka jumpa Aus dan Khazraj, mereka boleh berani cakap, nanti tak lama lagi akan muncul Nabi akhir zaman. Kita semua ni, kami akan mengikutinya dan akan membunuh kamu semua bersamanya. Kami ni siapa? Orang-orang Yahudi. Kami ni orang-orang Yahudi akan mengikutinya, kami akan ikut itu Nabi dan akan membunuh kamu semua bersamanya seperti matinya kaum Ad dan kaum Ad dan Iram. Baik, jadi bila kata tentang orang-orang Yahudi ni, bila dia buat announcement macam gitu, bahawa dia kata dia akan ikut Nabi SAW. Kemudian yang kedua, dia akan ikut Nabi memerangi kaum puak Aus dengan Khazraj. Aus dan Khazraj ni memang tak menangam. Memang ada masalah lah, ada bergisiran, memang tak boleh. Asal jumpa mesti spark, mesti gaduh. Ni Aus dengan Khazraj. Jadi bila orang Yahudi cakap macam gitu, dia memang sengaja nak bangkitkan kemarahan orang Aus dan Khazraj ni. Sampai dia kata apa? Dan kita semua akan ikut Nabi tu, bunuh kamu semua. Seperti binasanya kaum Ad dan Iram. Ad dan Iram ni adalah umatnya Nabi Hud alaihi salam. Itu yang Allah berfirman dalam surah Hud sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ila 'adin akhahum huda. Dan diutuskan kepada kaum Ad itu Nabi Hud alaihi salam, saudara mereka Nabi Hud. Pasal Allah lantik Nabi Hud itu daripada golongan kaum Ad sendiri. Dan kaum Iram tu adalah dia daripada umatnya Nabi Hud sendiri, tapi di daerah yang lain, dan dia juga consider sebagai kaum Ad juga. Mereka semua binasa lah kaum Nabi Hud tu kerana melanggar perintah Allah SWT. Baik, itu kisah yang panjang lah, tak perlu untuk kita bahaskan dekat sini. Cuma apa yang nak kita beritahu sini adalah tentang pengetahuan orang-orang Yahudi ni mengenai kebangkitan Nabi SAW. Tetapi ini apa yang sebelum dialog orang-orang Yahudi ni, sebelum Nabi SAW dibangkit menjadi Rasul lagi. Dah tahu siang-siang.
Tetapi akhirnya, dia sambung kata sini, akhirnya orang-orang Yahudi mengingkari janji mereka sendiri sehingga mana Allah menurunkan ayat berkenaan dengan itu. Tapi akhirnya rupa-rupanya, malangnya, orang-orang Yahudi itu mereka mengingkari janji mereka itu sendiri. Mereka janji apa tadi kita dengar? Mereka janji nak ikut Nabi SAW. Kemudian ikut apa? Nak bersama dengan Nabi SAW. Tetapi akhirnya mereka mengingkari janji mereka itu sendiri. Kenapa mereka mengingkari janji mereka itu sendiri? Mereka mengingkari antaranya sebab kerana mereka mengharapkan Nabi akhir zaman itu daripada bangsa Bani Israel. Bani Israel itu bangsa apa? Bangsa Yahudi. Tapi Nabi SAW daripada bangsa Arab. Mereka tak suka pasal mereka nak Nabi akhir zaman ni, last Nabi ni, nak Nabi mereka lah, orang Yahudi ni. Tapi bila dia tahu bahawa Nabi itu adalah Nabi daripada orang-orang Arab, maka Yahudi ni betul-betul tak suka. Anti betul dengan Nabi SAW. Jadi dengan berkenaan dengan pengingkaran orang Yahudi itu terhadap janji-janji mereka sendiri, Allah sampai rakamkan mereka punya pengingkaran itu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Di mana dalam artinya, dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Ini ayat surah Al-Baqarah. Saya lupa nak tuliskan ayat berapa di sini. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Awal sekali Allah kata, dan setelah mana datang kepada mereka Al-Quran. Dalam arti kata lain, setelah Al-Quran itu being revealed to them. Dibukakan, diutuskan, kemudian disampaikan kepada mereka, orang-orang Yahudi ni, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, tentang apa-apa yang orang-orang Yahudi ni faham, apa yang orang-orang Yahudi ni punya ilmu tentang. Orang Yahudi ni tahu tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang Yahudi ni tahu, dan juga tentang nabi-nabi orang-orang Yahudi. Jadi Al-Quran membuktikan sedemikian. Jadi bila setelah datang pada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Bila Al-Quran ni dah datang, dah explainkan, dah tunjukkan, dah membenarkan apa yang ada pada mereka, dan sedangkan mereka ketika itu sudah memang memohon akan kedatangan seorang Nabi supaya mereka dapat kemenangan atas orang-orang kafir. First kali Al-Quran dah tunjukkan tentang kebenaran apa yang ada di sisi mereka. Yang kedua pula, seolah-olah Allah menunjukkan Allah sudah memperkenankan permintaan mereka untuk menghantar seorang Nabi agar dapat memberikan mereka kemenangan atas orang-orang kafir. Baik, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Tetapi bila datang kepada mereka perkara-perkara tersebut, mereka lalu ingkar kepadanya. Nampak? Bila Nabi SAW datang, dah beritahu mereka tentang orang-orang Yahudi. Nabi SAW dah beritahu kepada mereka macam-macam tentang kisah-kisah Bani Israel, dan memang menunjukkan tentang keunikan agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Dah beritahu tentang kelebihan orang Islam dan sebagainya. Maka lepas itu orang Yahudi buat apa? Maka mereka lalu ingkar kepadanya. Tu yang kalau kita dengar nanti, insya-Allah sampailah nanti sampai bab setelah Nabi SAW hijrah, maka banyak nanti ada beberapa peperangan di mana Nabi kena berperang dengan orang-orang Yahudi, kan, daripada Bani Mustalik, daripada Khaybar. Ini semua tempat-tempat orang-orang Yahudi. Mereka ni dah janji dengan Nabi, janji ada perdamaian dengan Nabi SAW. Mereka mungkiri janji tersebut. InsyaAllah kita akan sampai bab tu lah. Cuma ni nak beritahu kepada kita tentang
Dia punya point is, orang-orang Yahudi ni memang sudah sedia maklum. Bukan orang Yahudi saja, orang Nasrani. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ni, mereka memang sudah sedia maklum tentang kedatangan Nabi SAW, kebangkitan Nabi SAW sebelum Nabi dibangkitkan lagi. Kalau kita lihat kisah tentang Nabi pergi ke Syam tu, bermakna Nabi ketika itu baru 9 atau 12 tahun. Kalau kita ambil masa umur 9 tahun, bermakna ada lagi 31 tahun untuk Nabi sampai ke umur 40 tahun mendapatkan wahyu yang pertama. 17 malam, 17 Ramadan. Pada malam Isnin, mengikut riwayat yang masyhur juga. Jadi, waktu yang lama itu, mereka sudah tahu bila ni Nabi SAW akan dibangkitkan. Bila mereka akan dapat berjumpa dengan Nabi SAW. Itu belum masuk lagi kisah nanti kita akan dengar ketika Nabi pergi ke Syam kali kedua kerana memperniagakan harta milik Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Baik, jadi itulah apa yang dapat kita fahamkan, apa yang dapat kita pelajari daripada perjalanan Nabi SAW ke negeri Syam dan berjumpa dengan pendeta Bahira di Busra, Syam. Baik, jadi kita sambung pada tajuk yang baru atau tajuk yang kecil tentang berkenaan dengan Nabi SAW, iaitu pemeliharaan Allah atas Nabi SAW sewaktu kecilnya dari perkara-perkara jahiliah ataupun daripada perbuatan-perbuatan jahiliah. Awal sekali kita nak kena ingat, Nabi SAW membesar bukan seperti kanak-kanak biasa. Maksud saya apa? Bukan Nabi. Memang Nabi membesar seperti kanak biasa. Cuma Nabi itu ada special punya pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dapat pengawasan yang sempurna, pengawasan yang khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah SWT membimbing, menghalang Nabi daripada membuat perkara-perkara buruk yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah ketika itu. Baik. Adalah Nabi SAW orang yang paling menjaga maruahnya, yang terbaik akhlaknya, yang paling bagus pergaulannya, yang paling lemah lembut sifatnya dan amanahnya. Perkataannya tidak pernah mengandungi apa-apa kebohongan. Awal sekali ini adalah dia punya introduction mengenai keadaan atau sifat Nabi SAW. Adalah Nabi SAW orang yang paling menjaga maruahnya. Menjaga maruahnya itu macam mana, nanti kita akan lalu tentang satu cerita berkenaan dengan bagaimana Nabi menjaga maruahnya. Dan Nabi SAW adalah yang terbaik akhlaknya dengan semua pihak. Dari pihak sekecil-kecilnya dan pihak sampai kepada pihak yang sudah dewasa. Kemudian, yang paling bagus pergaulannya. Bagaimana pergaulan Nabi SAW dengan kawan-kawan yang orang kata sebaya lah, sezaman dengan Nabi SAW. Yang paling lemah lembut sifatnya dan yang paling amanah. Akhlak Nabi SAW, walaupun sudah masih muda, Nabi merupakan orang yang paling lemah lembut dan orang yang paling amanah sifatnya. Itu yang kita tahu bahawa Nabi masyhur dengan gelaran Al-Amin, orang yang paling terpercaya, orang yang paling amanah. Kerana perkataannya Nabi SAW tidak pernah sekali mengandungi apa-apa kebohongan. Jadi ini semua introduction ni nak beritahu kepada kita tentang jati diri Nabi SAW, kepribadian Nabi SAW sewaktu kecil. Nabi orang yang paling menjaga maruahnya. First. Yang kedua, Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kedua. Yang ketiga, orang yang paling baik pergaulannya. Perahmahnya Nabi SAW. Yang ketiga. Yang keempat, orang yang paling lemah lembut sifatnya. Yang kelima, orang yang paling amanah. Yang keenam, orang yang tidak pernah berbohong dalam percakapannya. Jadi, apa yang kita dapat ambil daripada sifat yang 6 ni, sifat daripada Nabi SAW, yang Nabi masih umur muda ni, adalah kita terapkan kepada generasi muda kita zaman sekarang ni. Didik anak-anak kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Didik adik anak kita jangan berbohong. Cakap dengan dia.
cakap dengan dia jangan berbohong. Berbohong ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa kita tak boleh bohong, bahaya orang yang berbohong dan sebagainya. Didik dengan akhlak-akhlak yang baik, akhlak dengan orang tua macam mana, akhlak dengan kawan-kawan macam mana, akhlak dengan Allah macam mana, adab dengan Nabi SAW macam mana, adab makan, adab minum, adab masuk bilik dan sebagainya lah. Ikutkan mereka itu dengan akhlak-akhlak al-karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Ajarkan mereka tentang sifat amanah. Jangan menjadi orang yang memungkiri janji. Jadilah mereka orang yang baik. Jadi kita pesan mereka ni, didik mereka dengan sifat-sifat yang awal ni. Dan inilah sifat-sifat yang memang ada pada Nabi SAW dari semenjak usia Nabi yang masih muda lagi. Baik. Jadi, itu dia punya introduction. Tajuk dia apa? Pemeliharaan Allah SWT kepada Nabi SAW daripada perbuatan-perbuatan yang dibuat oleh orang-orang jahiliyah. Baik, dia sambung sini. Dan diriwayatkan daripada Imam Ibn Ishaq. Pada satu ketika, pakciknya Nabi SAW Abu Talib sedang memperbetulkan telaga Zamzam. Bermakna sedang mengubah suai lah. Atau kita kata renovate. Telaga Zamzam tu perlu nak dibaiki dan sebagainya. Maka Nabi SAW datang untuk membantu dengan membawa batu bata sedang usia Nabi SAW masih muda. Nabi SAW tak duduk diam. Nabi tak duduk diam bila Abu Talib nak buat pengubah suaian telaga Zamzam tu, zaman dulu kan perigi kan Zamzam tu. Jadi Nabi tu tak ada just tengok je orang tu buat kerja, tak ada. Jadi ini apa yang kita boleh ambil akhlak yang mulia ni adalah kalau kita ni sebagai orang yang muda dalam suatu majlis, kalau kita datang menghadiri suatu majlis, di mana majlis orang majlis yang kita kenali, majlis yang kita kenali, kemudian kita nampak orang yang lebih berumur daripada kita, orang yang lebih senior daripada kita, dia yang yang macam berusaha lah, dia yang kesana ke sini, pergi ambil tu, pergi ambil ni, sebentang itu bentang ni. Kalau kita yang sebagai orang muda nampak, jangan kita duduk diam tunggu makanan sampai depan kita. Kita pun kalau ada kemampuan, tolong sama. Tak jadi masalah, tak rendahkan diri martabat diri kita apa pun. Ringankan tangan kita, tolong orang. Ringankan tangan kita menolong orang. Macam mana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Abu Talib, pakciknya Nabi ini betulkan telaga Zamzam. Nabi tak ada duduk diam. Tengokkan, tak ada. Nabi pun tolong sama. Angkat batu, menolong Abu Talib. Tiba-tiba kain baginda Nabi SAW hampir terselak. Kemudian baginda pingsan. Setelah sedar, baginda ditanya. Baginda ditanya oleh pakciknya, kemudian berkata, telah datang kepadaku seorang yang berpakaian putih dan berkata, tutuplah auratmu. Jadi Nabi SAW apabila sedang sibuk, apabila Nabi SAW sedang sibuk nak uruskan tu, nak angkat batu ni, tiba-tiba kain Nabi ni terselak. Ada riwayat mengatakan kain Nabi ni hampir melurut. Jadi bila tiba-tiba tu, bila kain Nabi SAW hampir terselak, maka tiba-tiba akhirnya Nabi jatuh pingsan. Pingsan Nabi SAW. Setelah sedar, maka baginda ditanya oleh pakciknya Abu Talib. Kenapa? Apa yang terjadi kepada kamu? Kenapa tiba-tiba kamu angkat batu ni, kamu pingsan? Apakah kamu ni sakit? Apakah kamu ni kurang makan? Apakah kamu ni kurang sihat dan sebagainya? Concern pakciknya Nabi SAW. Maka jawab Nabi SAW, telah datang kepada aku seorang yang berpakaian putih. Kemudian dia berkata, tutuplah auratmu. Nampak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memelihara Nabi SAW daripada terbuka auratnya Nabi. Jadi nak menunjukkan pemeliharaan yang khusus, pemeliharaan khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala buat baginda Nabi SAW supaya aurat Nabi tak kelihatan. Baik, itu yang pertama. Itu yang saya katakan tadi. Ada sifat Nabi adalah yang paling menjaga maruahnya Nabi. Nabi menjaga maruahnya sehingga tak kelihatan auratnya Nabi SAW. Baik.
Kemudian disambung lagi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang dirinya, "Aku tidak pernah menginginkan sesuatu yang biasa mereka lakukan di masa jahiliah kecuali 2 kali. Itu pun kemudian dicegah oleh Allah. Setelah itu aku tidak pernah menginginkannya sampai Allah memuliakan aku dengan risalah," yakni dengan kenabian. Apa kata Nabi SAW? "Aku tidak pernah menginginkan sesuatu yang biasa mereka lakukan di masa jahiliah kecuali 2 kali." Baik, mungkin para jemaah yang dengar, yang melihat video ni mungkin akan tertanya-tanya, kenapa saya nak bawakan tajuk yang khusus ni? Tajuk ni jarang jarang, bukan tak ada ada, tapi jarang diketengahkan oleh mereka-mereka yang membahaskan tentang sirahnya Nabi SAW. Kenapa perlu untuk kita tahu tentang pemeliharaan Allah SWT terhadap Nabi ketika masih kecil daripada perbuatan-perbuatan jahiliah? Nak beritahu kepada kita, nak kita faham bahawa Nabi SAW memang manusia, seorang manusia yang sangat-sangat mulia dan manusia yang sangat-sangat special. Itu 2. Yang ketiga, specialnya Nabi SAW bukan kerana setelah Nabi mendapat wahyu, tapi sebelum Nabi dilahirkan lagi Nabi sudah mulia. Specialnya Nabi SAW sudah ada sebelum Nabi lahir sampai Nabi wafat, sampai nanti kita dah pergi ke alam akhirat. Nabi SAW tetap special macam gitu. Mulia, semulia-mulianya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa saya nak beritahu, nak kita faham ni adalah nak beritahu pada kita bahawa Nabi ni bukan macam manusia biasa. Kita tak boleh kata Nabi dulu, Nabi pun sama juga. Nabi pun dulu lipat-lipat juga. Kemudian Nabi dapat wahyu, Nabi berubah. Tak. Nabi SAW memang sudah mendapat penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Nabi menjadi Rasul lagi. Sudah menjadi orang yang special, sudah menjadi orang yang mulia, sudah menjadi orang yang paling utama sebelum Nabi menjadi Rasul lagi. Jadi, kenapa saya beritahu ni supaya kita tidak termakan kalau ada anasir yang mengatakan bahawa Nabi SAW ini manusia biasa, sama juga macam kita, cuma Nabi beza dengan kita, Nabi dapat wahyu, kita tak dapat. So that's why bila Nabi dapat wahyu, Nabi jadi macam orang lagi mulia daripada kita. Tak. Nabi SAW tu memang sudah mulia daripada segala-gala makhluk sebelum Nabi ni wujud dalam dunia ni lagi. Sebelum Nabi wujud lagi, Nabi SAW sudah memang seorang yang mulia. Manusia, tapi bukan macam manusia biasa. Memang Nabi tu manusia. Pasal Allah sendiri yang kata dalam Al-Quran, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Telah datang kepada kamu seorang rasul daripada jenis kamu sendiri. Min anfusikum, daripada jenis kamu sendiri. Jenis apa? Jenis manusia. Nabi tu bukan jenis malaikat, Nabi tu bukan jenis jin, tapi Nabi tu jenis manusia. Tapi kita kena ingat, Nabi tu manusia tapi bukan macam manusia biasa. Nabi SAW, contohlah, Nabi tu macam manusia biasa, betul. Nabi ada penat, Nabi ada ngantuk, Nabi ada lapar, Nabi ada haus, Nabi pun ada sakit. Tapi ada beberapa perkara-perkara yang tak sama dengan manusia biasa. Nabi walaupun dalam keadaan tidur, hati Nabi dalam keadaan berzikir. Itu yang tidak ada daripada manusia biasa. Nabi SAW tidak menguap, tidak ada buang angin, tak ada menguap, dan Nabi juga tidak ada buang angin, kan? Nabi tak ada. Ni itulah sifat di antara sifat-sifat lah, banyak lagi sifat-sifat yang lain. Cuma ni sebagai contoh saja perbezaan Nabi SAW dengan kita. Jadi sebab tu bila saya bawakan tajuk ni, pemeliharaan Allah kepada Nabi SAW daripada perbuatan orang-orang jahiliyah, nak beritahu pada kita bahawa Nabi SAW bukan macam orang biasa. Daripada awal Nabi memang sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan terus menerus dipelihara oleh Allah, terus zahir kemuliaan Nabi SAW sampai Nabi wafat. Dan kita ini tinggal pelajari saja. Pelajari tentang kisah Nabi SAW. Kita kena hargailah. Hargai siapa? Hargai ulama-ulama yang terdahulu. Zaman Nabi SAW tak ada video recording. Zaman Nabi SAW tak ada kamera.
Jadi ulama-ulama yang datang setelah zaman Nabi itu, mereka tulis kitab sirah berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa mereka nak buat kisah Nabi? Kita selalu kena ingat pepatah ni, pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau kita tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana kita nak cintai Nabi? Macam mana kita nak menghargai pengorbanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Macam mana kita nak kenal? Macam mana kita nak tahu bagaimana ibadatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan? Bagaimana kuatnya Nabi bermujahadah pada bulan Ramadan? Bagaimana sedekahnya Nabi pada bulan Ramadan? Hanya kita dapat tahu ni semua jika mana kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Insya-Allah kita akan sambung lagi masih tajuk yang sama tentang pemeliharaan Allah atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu masih kecilnya Nabi daripada perbuatan-perbuatan jahiliah. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada Sabtu yang hadapan. Ila huna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.